Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab ataupun harfiah memahami Quran, yang mana kali terakhir kita bincang hari itu, alhamdulillah kita bagi kerja rumah kan. Nak lupa tidak, kita suruh buat kerja rumah. Yasin. Ya saya? Surah Yasin ayat 13 sampai 27. Baik, okey. Surah Yasin ayat 13 sampai 7 27. Alhamdulillah, kita tengah siap. Okay, jadi kita cuba untuk ambil hari itu dalam perbincangan tersebut pada penggunaan kum ataupun antum tapi dalam bentuk yang bercantum atau berpisah lah. Okey. Dan perbualan mereka tu yang kita baca tu sebenarnya lebih kepada untuk kita mendapatkan contoh-contoh bagi penggunaan kalimah-kalimah tersebut. So ongoing, di samping kita ambil yang doa-doa tu, memang kita kena belajar juga yang buku memahami buku yang self study tu, yang saya kata suruh tengok kalimah-kalimah yang dipakai. Sebab dalam kalimah-kalimah tersebut, dalam self study punya buku tu, buku belajar sendiri tu, kita sebenarnya sepatut buat latihan lah, banyak baca Quran dan cek di manakah wujudnya kalimah-kalimah tersebut. Saya tinggalkan dulu berkenaan dengan tajuk isim dia, pasal dalam buku tu kalau kita lihat balik, kita ada perbincangan bermula sebelum tu penggunaan kalimah isim atau kata nama yang digunakan untuk maklumkan macam mana penggunaan dia, kita kenal mana kata nama, kata kerja. Tapi sebenarnya kalau kita masuk pada masalah tu alif lam lah, tanwin dan sebagainya, mungkin kita akan jadi lebih pening. So, sebab tu kita cari penggunaan perkataan yang tidak banyak perubahan. Macam itu kita ambil huwa dengan hum, huwa dengan hum. Kemudian kita ambil anta antum, anta dengan antum. Ya, anta dengan antum. Dan memang surah Yasin yang kita nak buat latihan tu pun punca dia sebab kalimah berkenaan, untuk tahu anta antum, dan kita nak tengok penggunaan berkenaan dalam realiti penggunaan dalam Quran Karim. Dia teori itu sedap kita belajar, seronok kita belajar teori, hafal dan sebagainya, tapi kalau kita tak buat latihan, maka tak bergunalah pengajian kita. Sebab tu siapa yang belajar harfiah Quran ni, dia kena ambil dalam bacaan Quran dia tadi, dia kena pastikan dia buat latihan untuk cari kalimah-kalimah yang kita dah belajar. Baik. Okey, kita dah ambilkan perkataan kata ganti nama yang setakat ni huwa hum, betul, anta antum. Cuma kita tahu huwa hum tu dia serupa, tak ada beza sangat ketika bercantum. Hum tu lagi tu utama, cuma mungkin baris dia bertukar, hum jadi him, hum jadi him. Ha tu baris depan, balik jadi baris bawah. Itu je yang akan ada perbezaan. Lain dari itu, rupa huwa hum tu sama je. Huwa juga dia akan jadi hu je. Jadi macam kita tengok dalam ayat kursi itu kita ambil, dan juga dalam perbincangan yang kita ambil tentang hum tu, kita ambil dalam surah Al-Baqarah kan, ayat tentang orang munafik. Okey. Yang hari ini insya-Allah kita akan tengok penggunaan kum, pasal ada perbualan antara para rasul dengan kaum mereka, yang mana dalam ayat berkenaan ini kisah yang kisah ni kisah sedih, bagaimana pengakhiran semua para rasul berkenaan
dan juga orang yang menolong para rasul tersebut mati dibunuh. Okay, baik. Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Okay, kita start ambil daripada ayat ke-13. Baik. Dia kata wadrib lahum dan jadikanlah lahum untuk mereka. Ini yang kita dah ambil, kita dah belajar dulu. Lahum untuk mereka. Mereka ni ketika dibahaskan, tajuk ni adalah berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah. Surah Yasin antara surah Makkiyah. Surah turun kat Mekah. Jadi banyak bila tuju kepada orang kafir yang dimaksudkan bukan ahli kitab. Tapi dimaksudkan dengannya adalah orang-orang musyrikin Mekah. Ini kita dah ambil wadrib lahum. Buatlah untuk mereka masalan, satu perumpamaan, satu contoh. Contoh tersebut ashabal qaryah, penghuni sebuah kampung. Idh ja'aha al-mursalun. Ha ni dia, tapi dia feminin, kita apa? Dia feminin bagi hu. Dia pasal kalimah qaryah tu feminin, perempuan. Datang kepada nya tu kampung tersebut. So, jadi gunakan ha lah. Kalau tidak hu, kan lelaki kan kita kata macam kitabuhu, rasuluhu. Hu tu untuk maskulin. Ha ni untuk feminin. Tatkala ja'aha, datang kepada kampung tersebut al-mursalun, para
utusan. Orang-orang yang diutuskan. Mursal seorang, mursaluna ramai. Okey. Idh arsalna ilaihi musnaini. Tatkala kami utus pada mereka, pada kampung tersebut, ithnaini, dua. At first Allah Ta'ala utuskan dua. Dua dua saja. Fakadzabuhuma, dan mereka dustakan kedua-dua ya Rasul tersebut, Rasul yang diutuskan. Ustaz ada share screen ke? Lalu kami kuatkan yang dua orang tu dengan yang ketiga, with the third. Faqalu, maka semua mereka, tiga Rasul tadi berkata, inna ilaikum mursalun. Inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, wahai penduduk kampung, mursalun, adalah para utusan. Kami golongan yang diutuskan. Ustaz, tolong share screen yang surah Yasin, please. Oh, ya ke? Saya tak share Sorry. Ini yang buku. Oh, kejap. Silap. Mujur beritahu. Kalau tak pun saya tak nampak mana pula perginya. Okey, baik. Okey. Wadrib lahum, dan buatlah untuk mereka, hai Muhammad, masalan, satu contoh, satu perumpamaan. So mereka faham. Dan mereka ni kan orang musyrikin dahulu, kata kenapa tak ramai Rasul datang, kenapa engkau seorang saja, kemudian kenapa tak ada penyokong dan sebagainya. Okay, jadi diorang gunakan alasan itu untuk kufur. Maka Allah SWT jawab pada mereka balik, tunjukkan bahawa sebenarnya Rasul tu ramai ke sikit tidak menjadi tajuk. Ramai ke Rasul datang, sikit ke Rasul datang, kufur dan iman itu tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Maksud dia orang yang kufur itu akan terus kufur sekalipun yang datang tu Rasul ramai. Okay. Dan yang mukmin tadi datang seorang pun dah cukup. Tak perlukan kepada ramai. Itu maksud dia. Tatkala buatkan untuk mereka perumpamaan ashabal qaryah, penghuni sebuah kampung, idza ahal mursalun, tatkala datang kepadanya kampung tersebut, al mursalun, para utusan, orang yang diutuskan. Mursal seorang, mursaluna ramai. Okey. Idz arsalna ilaihi musnaini, tatkala kami utuskan kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, him tu kan mereka lah, kita belajar lah. Tatkala kami utuskan kepada mereka, ithnaini, dua. Itu dua Rasul. Fakadzabuhuma, lalu kadzabuhuma, mereka dustakan kedua-duanya. Fa'azzazna bi thalithin, maka kami kuatkan, we fortified, kami kuatkan yang dua tu bi thalithin, dengan yang ketiga. Kami kukuhkan, kuatkan dua Rasul tadi dengan seorang yang ketiga, Rasul ketiga. Faqalu, maka mereka semua berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian adalah golongan yang diutuskan. Dia, mana perbualan tu dah start, jadi di antara kaum tersebut dengan rasul-rasul mereka, bukan seorang, tiga orang. Sebenarnya bukan perlukan kepada ramai. Kalau anda kata ramai pun, kalau orang tu nak kufur, dia takkan ikut juga. Kalau nak beriman, seorang pun dah memadai, seorang dah memadai. Lepas tu sambung dia kata, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu, mereka berkata, ma antum, tiadalah kamu semua, wahai para rasul, illa, kecuali, basyarum mithluna, basyar manusia, mithluna seperti kami. Tiadalah kamu semua melainkan manusia seperti kami. Okay, basyar ni dia actually kalimah diambil daripada perkataan bishrah, kulit. Tapi manusia kan makhluk kulit tanpa bulu. Kulit tanpa bulu. Kalau kita binatang lain kan macam kucing lah, monyet ke apa, bulu tutup badan mereka. Binatang-binatang, majoriti binatang, bulu di atas badan mereka itu ada. Manusia ni makhluk kulit tanpa bulu. Jadi kalimah itu basyar kan. Bersempena dengan rupa manusia itu. Tiadalah kalian kecuali basyar, manusia, mithluna, seperti kami. Wa ma anzal rahmanu min syai',
dan tidaklah anzalar rahman menurunkan Tuhan yang penyayang min syai sebarang benda, anything, min syai, min jadi sebarang, bukan dari. Tidaklah Tuhan yang penyayang turunkan apa-apa, sebarang benda, anything. In antum, tiadalah kalian. In antum, tiadalah kalian. In kat sini maksud dia tiada, bukan maksud jika. Maksud dia tiada. Tiadalah kalian illa takdibun, kecuali kalian semua takdibun, berdusta. Tiadalah kalian kecuali orang-orang yang kalian berdusta. Tiadalah kalian kecuali berdusta. In antum illa takdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka tu rasul-rasul tu berkenaan, rasul-rasul berkenaan berkata, inna, kami, ilaikum. Ilaikum, kepada kalian. Kami kepada kalian adalah benar-benar, lam ni benar-benar, mursalun, para rasul. Kalimah mursal kat atas ni ada. Sini pada, cuma kat sini ada lam taukid panggil, lam penegas, lam emphasize. Benar-benar. Huwa khairun dengan la huwa khairun. La huwa. Lam tu bukan lam panjang, lam pendek. Dia bermaksud dengan benar-benar atau pasti. Sesungguhnya kami kepada kalian benar-benar golongan yang diutuskan. Wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tiadalah ke atas kami kecuali penyampaian yang nyata. Tiadalah ke atas kami kecuali penyampaian yang nyata. Al-balagh, penyampaian, al-mubin, yang nyata. Tiadalah ke atas kami kecuali penyampaian yang nyata. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, berasa malang atau rasa kesialan, bikum, terhadap kalian. Mana kalian ni bawa malapetaka, kalian bawa kesialan, tu maksud dia. Dia kata, tuduh para rasul berkenaan, datangkan kepada mereka dengan musibah, datangkan dengan ketidakuntungan. La illam tantahu, dan jika benar-benar, jika benar-benar, jika lam tantahu, tidak kalian semua berhenti. Tidak kalian semua berhenti. Wala narjumannakum, pasti kami, narjum, kami merejam. Narjum tu kami merejam. Pasti kami merejam kum, kamu semua. Kum, kamu semua. Kalau kamu tak berhenti, pasti kami rejam kamu semua. Wala yamassannakum, dan pasti mengenai kalian semua. Minna, daripada kami, azabun alim, azab yang pedih. Mereka berkata, sesungguhnya kami rasa buruk nasib, rasa malang, rasa buruk, sangka buruk terhadap kalian, bikum, dengan kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, pasti kami rejam kalian. Wala yamassannakum, pasti kena pada kalian, minna, daripada kami, azabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu, mereka berkata, iaitu para rasul berkenaan jawab balik. Dia kata, ta'irukum ma'akum, rasa malang kamu adalah bersama-sama kamu semua sendiri. Mana kamu rasa kesialan tu, rasa malang tu, ia sebenarnya balik pada kalian sendiri. Okay. Bukannya pada kami. Bukan kami yang menyebab kalian semua jadi macam ni. Rosak ke, atau sekian ke, hujan tak turun ke, bukan kami yang buat. Tapi berpadanan dengan perangai kalian. Kalian ni sebenarnya yang mendatangkan kemalangan. A'in dzukirtum, adakah jika dzukirtum, adakah jika kalian diperingatkan, kalian cakap macam ni. Mereka tak ingatkan, tak cakap macam tu pun. Tapi bila diperingatkan, diberikan amaran berkenaan dengan kesalahan dalam agama, maka mereka pun persalahkan kepada para rasul berkenaan.
Adakah kalian kena tegur, diperingatkan jadi macam ni. Bal antum kaumun musrifun, bahkan kalian semua, antum, kalian semua, kamu semua, kaumun musrifun, kaum yang melampau, kaum yang musrif, melampaui batasan. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, saya. Zukirtum tu dia dari antum ya? Bukan Kak, nanti tinggal. Jangan tanya soalan kau bukan. Belum lagi. Okey. Itu kata kerja. Kita masuk lagi. Okey. Bal antum, bahkan kalian semua, kaumun musrifun, kaum yang musrifun, melampau. Okey. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah datang min aqsal madinati, daripada penjuru atau pinggir bandar, rajulun yas'a, seorang lelaki yang bergegas dalam keadaan kelang kabut. Pasal dah rasul-rasul tu dah kena ugut untuk direjam. Dan dikatakan bawa nasib malang pada kaum tersebut. Maka datanglah seorang lelaki daripada pinggir bandar, seorang lelaki yas'a, dalam keadaan bergegas. Dan dalam keadaan bergegas tu sungguh-sungguh cepat-cepat datang tu, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala, dia kata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah golongan yang diutuskan. Rasul-rasul diutuskan, ikut mereka. Okey. Kemudian dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah kamu semua, man, sesiapa yang la yas'alukum ajra, tidak minta pada kalian upah. Tidak minta pada kalian upah. La yas'alukum ajra. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Ni guideline yang kalau apply zaman sekarang ni, semua ustaz gagal. Sebab guideline yang diberikan oleh lelaki berkenaan ikuti Rasul adalah ikutilah sesiapa yang tak minta kalian upah. Ikutilah, sebab kerja agama ni adalah kewajipan, bukannya optional, bukannya cari makan. Bukan untuk cari makan. Ikutilah siapa yang tak minta kalian sebarang upah. Wahum, dalam keadaan mereka, sedangkan mereka muhtadun, mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Nanti ulang balik, ini apa aplikasi yang apa sepatutnya adalah, tapi kadang-kadang dalam kita tanya orang kata nanti ustaz nak makan apa sebenarnya kan. Tapi ini ajaran daripada Al-Quran. Kita dapat tengok kan sebenarnya Islam ini disampaikan dengan wajib, bukan dengan sunat. Penyampaian Islam ni adalah wajib. So kalau sekiranya para pengajar atau ulama atau sebagainya, dia adalah pewaris Nabi, maka tiada sebarang upah sepatutnya dia hiraukan. Kerana bukanlah upah menjadi kerja mereka, atau tujuan mereka. Sebab tujuan mereka adalah mendapat redha Allah Ta'ala, menjalankan tugas agama. Dan kalau anda kata mereka tak boleh buat, dan itu bukanlah orang yang dimaksudkan dalam Quran Karim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, dan mengapakah tidak malia, mengapakah, apa hal, la a'budu, aku tak sembah, alladzi fatarani, yang telah ciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya, ini kita dah ambil kepadanya turja'un, kalian semua akan dikembalikan. A'attakhidu min dunihi alihah. A'attakhidu, adakah, attakhidu, aku akan mengambil. Adakah boleh aku mengambil? Adakah akan aku ambil? Min dunihi, selain daripadanya. Ini pun dah ambil. Min duni, selain daripadanya. Alihah, Tuhan-Tuhan. Boleh ke aku mengambil selain daripadanya Tuhan-Tuhan? Kenapa tak boleh? Dia kata in yuridnir rahman. In, jika, yurid, mengkehendaki, ni terhadapku, ar-Rahman, jika Tuhan yang penyayang tu kehendaki terhadapku, bidurrin, dengan satu kemudaratan, satu bencana, satu penyakit, apa saja. Dur ni dia boleh masuk dengan banyak benda.
any calamity, any bencana, any kesusahan pada manusia itu panggil dur. Idurin, jika mengedaki terhadapku, Tuhan yang penyayang, dengan satu kesakitan atau satu kemudaratan. La tughni anni syafa'atuhum syai'a. La tughni, tidak akan menyelamatkan, atau tidak akan mencukupkan anni, bagi pihakku, untukku, syafa'atuhum, syafaat mereka, itu Tuhan-Tuhan korang tu, syai'an, sedikit pun, wala yungkidun, dan tidak akan mereka boleh menyelamatkan aku. Mereka lepaskan aku, takkan mereka bebaskan aku. Inni idzal lafi dhalalim mubin, inni sungguhnya aku, idzan jika demikian, lafi dhalalim mubin, benar-benar dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kesesatan nyata. Ini sungguhnya aku, idzan jika begitu, jika aku ambil selain daripada dia, Tuhan-Tuhan, jika aku buat macam tu, sesungguhnya aku, kan, kalau macam tu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini sesungguhnya aku amantu bi rabbikum. Ini amantu, sesungguhnya aku telah beriman. Bi rabbikum, dengan Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarlah kalian semua akan aku. Dengarlah kamu semua akan aku. Tapi cerita dia angkat sinilah dia kena rejam bersama para rasul tersebut yang disebutkan tadi, dan dia mati. Maka sambungan Allah Ta'ala terus skip kepada cerita apa yang terjadi kepada roh lelaki berkenaan. Qila dukhulil jannata, dikatakan ini kepada dia, udkhulil jannah, masuklah engkau akan syurga. Dia pun kata qala ya laita qaumi ya'lamun, dia kata alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi, dengan apakah, dengan apa yang ghafara li rabbi, telah mengampunkan untukku Tuhanku. Wa ja'alani, dan dijadikan aku minal mukramin, dari kalangan golongan yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidak kami turunkan ke atas kaumnya min ba'dihi, sesudah kematiannya, ketiadaannya laki tersebut, min jundim minas sama, sebarang tentera daripada dari langit. Wa ma kunna munzilin, kami tak turunkan tentera dari langit pun untuk musnahkan mereka. Walaupun mereka ada jumlah yang tertentu, nak musnahkan mereka kami tak perlukan pada tentera pun datang dari langit. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tiadalah ia, in kanat tiadalah ia, illa kecuali sayhatan wahidah, jeritan yang sekali sahaja, satu pekikan gitu, fa idahum khamidun, maka tiba-tiba mereka khamidun, terpadam. Actually khamada ni kalau asal maksud dia pelita terpadam, kita panggil khamada. Tapi bila bila mana kat sini nak gambarkan tentang mereka semua mati, orang akan gunakan khamada, mereka semua terpadam, maksudnya matilah, semua sekali mati dalam sekaligus, tak perlukan kepada tentera datang untuk musnahkan mereka. Ya hasratan alal ibad, aduhai malangnya, aduhai ruginya, sesalnya ke atas sekalian hamba. Ma ya'tihim mir rasulin, tidak datang kepada mereka sebarang rasul, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka terhadap rasul tersebut, terhadapnya yastahzi'un, mereka membuat olok-olok, membuat ejek-ejek. Tak datang pada mereka sebarang rasul kecuali mereka terhadap rasul tersebut, terhadapnya yastahzi'un, membuat akan ejekkan, bukan ikut atau patuhi rasul tersebut. Okey.
So kita alhamdulillah ini latihan kita buat ya. Siapa yang dapat banyak, alhamdulillah. Siapa tak jumpa, nanti cuba lagi. Okey. Kita pergi pada buku ni balik cuma yang nak ambil yang last. Yang last yang kita nak ambil adalah ana nahnu. Ana dan nahnu. Okey, ana dalam kedudukan ana ni saya lah. Ana saya. Dia tak panjang, dia tak ada ana aje. Sebab tu di atas alif yang selepas nun tu ada tanda bulat yang menunjukkan dia diabaikan. Alif itu ada tulisan tapi tidak ada sebutan. Dia tidak mempengaruhi akan panjang ataupun cara sebutan panjang pada kalimah nun, perkataan nun tu, huruf nun tu tak panjang. Kalau anda kata macam sukun yang mati yang ada beramal ataupun digunakan, dia rupa macam tu. Itu sukun betul. Ini sukun ni bukan sukun Ini dia jadikan huruf tu terabai. So bila kita sebut, kita kata ana je, tak kata ana, tak panjang Ana tanpa panjang. Tanpa ada panjang. Atau belakang tu ada apa pun takkan panjang. Okey. Sebab ini mungkin wallahu alam untuk membezakan ataupun mengasingkan na panjang untuk nahnu dengan na saya. Kalau tadi kata semuanya bunyi na panjang, macam tu juga kan. Ana kan. Dia panjang, bila panjang benda tu akan jadi keliru. Dan sebab itu tidaklah digunakan panjang. Sebab kita ada na yang panjang itu untuk nahnu dalam bentuk bercantum. Nahnu pula maksudnya kami lah. Cuma kalau dikata dalam bentuk nahnu, dia lebih, kalau terjemah English, we lah, we. Tapi kalau dikata macam rabbana la tuzigh qulubana, na tu kan. Itu dia jadi Dia jadi dalam bentuk bercantum nahnu, tapi dalam bentuk bercantum. Cuma kalau bahasa Melayu kekal lah kalimah nahnu tu, bunyi dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, nahnu, kami, dia sama je. Na ke nahnu sama. Tapi kalau bahasa Inggeris, bahasa Arab, dia patut ada interpretasi yang berbeza lah. Interpretation dia adalah our ataupun ours kan. Kami, milik kami. Ataupun macam-macam our Lord, oh our Lord kan. Wahai Tuhan kami, oh our God. Jadi nahnu, jadi na. Dalam ayat yang kita baca tadi sebenarnya, kita ada banyak sebenarnya gunakan kalimah tersebut. Nahnu tu. Kan kalau kita lihat balik, memang ada kalimah nahnu tadi berulang banyak kali juga. Kebetulan perbualan di antara para rasul tersebut dengan kaum mereka, diorang ramai, kaum dia pun ramai. So bila kata ganti nama diri bagi orang yang ramai adalah kami. Nahnu dia kata ganti nama. Saya, kami. Kalau orang tak ada depan kita, huwa, hum, okay. Huwa, hum. Orang depan kita, anta, antum. Okay. Kemudian orang yang bercakap, ana, nahnu. Ana, nahnu. Bila ramai kita, nahnu. Bila seorang kita, ana. Yang tak ada depan kita, huwa, hum. Depan kita, anta, antum. Cuma anta, antum. Cuma ingat, kalau anta dia jadi ka, kalau antum jadi kum. Bila bercantum. Dan contoh kita tunjukkan tadi banyak. Okey. Kalau dalam konteks ini, na untuk nahnu, kami ni, actually dia serupa dalam ketika bercantum dengan fi'il atau bercantum dengan isim, kan, dia punya compound noun tu tak ada masalah, serupa je. Kan, serupa je, tak ada beza pun. Contoh kat sini kalau kita lihat kan, kalau kita start dari awal tu kan, awal dari lahum masalah ashabal qaryati idh ja'al mursalun, kan, idh arsalna ni na ni na ni kami juga lah, kami. Dia rupa dia serupa, tak ada beza sangat, walaupun sepatutnya ni verb, ini verb, ini kata kerja, tapi memang rupa dia tak ada beza langsung, kalau kita tengok kat sini, sekejap, saya tandakan dengan kali lain sikit pun. Okey, tu nah, idh arsalna ilaihi musnaini, tatkala kami utus pada mereka dua, iaitu rasul. Fakadzabuhuma, lalu mereka dustakan kedua-dua rasul tersebut. Fa'azzazna,
Nah, ni serupa dia actually pasal kebetulan rupa dia serupa. Kalau tadi macam akak kita tanya, dia kata antum ke, saya kata tak serupa, sebab tu saya kata jangan masuk lagi sebab itu bukan bentuk yang serupa. Bila bercantum kan, kalau bercantum sebenarnya antum tu dia akan jadi kum. Bila bercantum dengan fi'il tadi, antum tu dia punya an tu tak ada. Tum saja tinggal. Tum saja yang tinggal. Nanti kita akan bincang lain untuk kata nama, kata nama yang apa second person tu dalam fi'il nanti dia akan ada rupa macam tu. Kita bincang kemudian insya-Allah. Okey. Fakadzabuhuma, mereka dustakan mereka kedua-dua rasul bukan. Fa'azzazna bi thalithin. Lalu kami perkuatkan mereka, kami kuatkan yang dua tadi bi thalithin dengan ketiga. Faqalu, maka mereka pun berkata, tiga rasul semua kata, inna ilaikum. Ni yang inna. Inna tu pada nahnu lah. Inna ilaikum mursalun. Kami kepada kalian lah utusan-utusan. Golongan diutuskan. Okay. Kemudian qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka itu para penduduk kampung tersebut berkata, tiadalah kalian, wahai para rasul, kecuali manusia seperti kami. Dia kata illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian kecuali manusia macam kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan tidaklah menurunkan Tuhan penyayang sebarang benda, anything, in antum illa takdzibun, tidaklah kalian kecuali berdusta. Qalu rabbuna. Ni rabbuna. Ni semua nahnu dalam bentuk bercantum. Okay. Mereka berkata Tuhan kami ya'lamu, mengetahui, inna, sungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, lamursalun, benar-benar golongan yang diutuskan. Benar-benar golongan yang diutuskan. Wa ma alaina, dan tiadalah ke atas kami, illal balaghul mubin, kecuali penyampaian yang nyata. Illal balaghul mubin. Qalu inna, mereka kata pula sungguhnya kami, kaum tersebut kata sungguhnya kami, inna tatayyarna bikum, kami rasa malang. Tatayyarna bikum, terhadap kalian. La illam tantahu, dan jika kalian, jika benar-benar tidak kalian berhenti, la narjumannakum, kami akan, tapi kat sini tak nampaklah na tadi. Ini verb yang mudhari'. La narjumannakum, pasti kami rejam kalian. Walaimassannakum, dan pasti mengena kalian, menyentuh kalian, minna, daripada kami, azabun alim, azab yang pedih. Qalu, mereka berkata, ini tadi kuning atau ini tadi. Qalu, mereka berkata, mereka itu orang-orang kampung tersebut berkata, para rasul tersebut menjawab balik. Bila diorang kata kami rasa manusia malang dengan kalian, maka Rasul jawab, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata rasa malang kalian bersama-sama kalian sendiri, dengan diri kalian. In dzukirtum, adakah jika kalian diingatkan, kalian cakap macam ni. Bal antum qaumun musrifun, bagi kalian adalah orang yang melampau. Bagi kalian adalah orang yang melampau. Jadi kalau kita lihat itu kan, yang dalam bawah ni tak nampak lah. Tak nampak banyak sangat dah. Dia kata perbualan dia seorang dengan ramai. Tadi perbualan ramai dengan ramai. Lepas itu kan datang lelaki daripada ujung bandar. Kan dia bercakap dengan kaum tersebut, dia gunakan verb ataupun kata ganti nama, pronoun, kata ganti nama diri. Yang berpadanan dia gunakan saya. Tapi yang pihak yang satu lagi nahnu. Kami. Kan, tapi kat sini tak ceritakan kata-kata kaum tersebut. Tak ada dah kat situ. Baik. Yang bawah ni adalah anzalna. So nampak na ni bila dia tak bercantum so kita kata bila tak bercantum nahnu tu dia akan dia akan rupa nahnu. Dia tak bercantum nahnu, dia rupa itulah rupa macam tu. Ni macam ni. Tapi bila mana dia bercantum je, dia jadi na je. Just na. Not more, not less. Tak ada, tak lebih, tak kurang. Macam tu je rupa dia. Okay, itulah rupa yang akan kita dapat lihat.
So alhamdulillah kita ambil itu. Jadi untuk latihan akan datang, saya ingat cek mungkin ambil surah Qasas pun sedap juga. Okey, ambil surah Taha bermula daripada ayat yang ke 9. Banyak sangat pun tak panjang pun ni juga ayat. Okey. Ayat start daripada ayat yang ke-9 ayat 9 sampailah ayat sekejap. Hari tu kita baca sikit kan. Sekejap. Okey. Surah Taha 9 sampai kalau jawab saya masalah tak? Okey, jap. Perbualan dia dengan Firaun pun panjang tak? Okey, kita ambil separuh je dulu. Kita ambil daripada ayat ke-9 sampailah ayat yang ke okey, 36. 9:36 Surah Taha 9 sampai 36. Okey, dekat situ yang kena cari adalah ana dengan anta kot. Ana dan anta. Ana dalam bentuk dua bentuk. Satu bentuk dia ketika mana macam ni kan. Satu lagi bentuk dalam keadaan dalam keadaan bercantum. Dan bila bercantum biasanya ana ni akan bunyi dia macam contoh macam baitun jadi baiti, rumah saya jadi baiti, ya tambah ya. Okey. Atau contoh macam apa? Macam kalau anda kata verb yang bercantum dia akan jadi ni. Macam Allah mahdini, afini. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. So yang tu dia ni ni. So cari kat situ 9 sampai surah Taha 9 sampai yang ke 36 36. 9 sampai 36. So find dekat situ pronoun kata ganti nama diri. Okey. Kejap. Okey. Bukan tak nak lupa tadi. Sorry, tengok balik. Okey, hari ni okey, mana dia buku doa kita? Doa. Okey. Okey, mau ambil doa So kita masuk buku ni pula Okey. Itu last kita ambil doa ni Al-A'raf. Harap-harap dah hafal. Harap-harap dah hafal. Cuma macam kita kata occasion ataupun masa untuk melafazkan doa tersebut kena dengan masa dia lah. So kalau orang tu agak tertekan, perasa musibah ke atas dirinya berat dan dia bimbang akan lari pendirian dia kepada yang tak sepatutnya, maka dia patut doa macam doa itu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini apa doa yang disebutkan oleh ahli-ahli sihir Firaun. Bila mana diorang beriman, maka Firaun ugut untuk siksa mereka sebab masuk Islam tanpa izin Firaun. Okey. So ini kita sambung doa berikutnya yang kelima. Baik. Mohon ampun dan tetap pendirian.
Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami. Asal dia ada ya Rabbana, tapi ya tu dibuang, tinggal Rabba je. Ya. Kalau tak ada seruan, dia sebut dengan Rabbuna. 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 Kan ayat tadi kan ayat surah Yasin ni kan dia. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu Rabbuna. Tuhan kami. Kat sini bunyi Rabbana. Bila Rabba tu, itu sebenarnya maksud dia ada kata seru yang disembunyikan lah. Itu ya Rabbana. Wahai Rabbana Tuhan kami. Ighfir lana. Ighfir lana dhunubana. Ighfir lana dhunubana. Ighfir, ampunkanlah. Okay. Ampunkanlah. Okay, dia ada kalimah ampun dengan padam. Dan ampun ni kalau kita faham daripada pengertian dia, maksud ghafara ni dia tutup. Dia tudung. Benda tu ada tapi kena tutup. Tak perlu diperkirakan. Kalau anda kata apa macam kafarah ataupun kalimah kafarah ataupun kalimah apa afu al-afu pengampunan. Pengampunan, ampun afu, al-afu dia maksud padam. Kalau ghafara ni dia maksud tutup, tudung. So dia kata bila disebutkan apa Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami ampunkanlah untuk kami, maksudnya tutupkanlah kan untuk kami dunubana, dosa-dosa kami, dosa-dosa kami. Dunub plural bagi dzanbun. Kat sini kan digunakan na banyak kan. Rabbana ighfir lana dunubana. Semua ni na ni kami kami. Cuma bahasa Melayu mudah, kalau bahasa Arab pun serupalah, tak ada perbezaan, tapi bahasa Inggeris dia tukar sikit. Oh our Lord kan, forgive for us. Dia kejap jadi our, kejap jadi we, kejap jadi us, for us kan. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah, lana untuk kami, dzunubana, dosa-dosa na kami. Dzunub, dosa-dosa, dan bun singular dia. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina. Wa israf, dan pelampauan. Asrafa, musrifin, dan bazir, lebih, berlebih-lebihan. Dan pelampauan na kami, fi amrina, fi pada amrina, urusan na kami. Benda halal kan, benda halal tapi melampau. Kita macam kadang kita halal, berhibur melampau, makan melampau, kan, bersukaria melampau, bersukaria, bergembira kan melampau tak boleh. Sebab tu dia kata pada urusan kami tu banyak sudut lah. Banyak sudut yang antaranya adalah masalah benda yang asalnya halal tapi kita melampau-lampau padanya. Allah Ta'ala tak suka, sebab tu Allah Ta'ala suruh kita minta ampun kepada dia berkenaan pelampauan yang kita buat pada urusan kita. Fi amrina, pada urusan kami. Pelampauan kami pada urusan kami. Wasabbit aqdamana. Wasabbit wa, dan sabbit, tetapkanlah. Sabata, tetap, kukuh. Kukuhkanlah, tetapkanlah. Aqdamana, kaki-kaki kami. Maksudnya qadamun, kaki. Akdam, kaki-kaki, tapi bukan maksud tetapkan kaki, itu maksud kaki fizikal, pendirian. Our stand. Mana apa, kukuhkanlah akan pendirian kami. Wansurna, dan unsurna, bantulah na kami. Unsurna, bantulah kami, alal qaumil kafirin, ke atas kaum yang kafir. Kat situ ada perkataan Rabb yaghfir lana, ampunkanlah, na untuk kami, bagi kami, dunubana, dosa-dosa na kami, wa israfana, dan pelampauan ataupun lebihan na kami pada benda yang mungkin halal, kami melampau,
Ya. Fi amrina, dalam urusan kami. Amrina, urusan kami. Wasabbit, dan tetapkanlah, kukuhkanlah aqdamana. Aqdam, kaki-kaki. Asalnya qadaman aqdam. Aqdamana, pendirian kami. Wansurna, dan bantulah kami, tolonglah kami, ala al-qaumi, di atas kaum al-kafirin, yang kafir. Atas kaum yang kafir. Okey. So dia ambil word apa benda yang ada kat situ. So ingat, hafalkan kalimah-kalimah berkenaan. Okay, sekarang kita tengok berkenaan dengan tafsir ataupun pengertian bagi ayat ini. Cara dia, bukalah kepada ayat berkenaan punya kedudukan dan tengok ayat sebelum dia, tengok ayat selepas dia. Baca konteks. Konteks apakah ayat ini datang? Tajuk apa? Ketika tengah senang lenang ke, ketika tengah apa? Tengah apakah tajuk ini didoakan atau dibacakan? Itu cara penting kalau kita nak belajar tentang tafsir. Jadi cara simple dia adalah buka ayat sebelum, buka ayat selepas. Bukalah ayat sebelum dan ayat selepas. Jangan kita tengok satu ayat saja. Kena tengok ayat sebelum dia, selepas dia, pasal konteks ayat tu akan ada pada kedudukan yang kita tengok. Kalau kita tengok betul, pasti kita akan nampak. 1-4. Stop share. Okay. 147 147. Ayat berkenaan 147. Ini atas sikit. 146. Okey. Okey. Ayat ini datang sebenarnya selepas daripada sebutan berkenaan dengan perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud, bila mana dalam perang Uhud berlaku kematian umat Islam 70 orang. 70 orang. Ketika perang Badar, umat Islam bunuh 70, orang musyrikin tawan 70. Ketika mana perang Uhud, umat Islam mati 70 orang. Macam balas baliklah. Pasal benda ni perbincangan tersebut kalau kita lihat start daripada ayat okey. Ayat 140 sebenarnya. Ayat 140 tu dia ada perbincangan berkenaan dengan tajuk kisah perang Uhud. Allah Taala pujuk balik umat Islam dan bagi tahu mereka benda yang mereka kena, orang kafir pun kena jugalah. Tapi kat sini empat. Okey. Dia ambil 146 lah. Dia tak payah banyak sangat. Kalau tidak akan panjang je. Okey. Sampai di perang Uhud kan pernah keluar tajuk ada orang menyangka Nabi telah mati. Okey. Kita ambil daripada 144 untuk dapatkan dia punya maksud. Sebab doa tu ataupun doa berkenaan dibacakan atau disebut oleh Allah Taala, direkod Allah Taala daripada kata-kata orang beriman yang berperang bersama-sama dengan para dengan Nabi.
perang dengan Nabi. Dan apa surah Nabi pasal nak ceritakan tentang kalau Nabi mati tu apa patutnya mereka buat. Sebab ketika perang Uhud memang pada pertengahan pertempuran tu datang berita yang tak betul yang kata Nabi dah mati. Nabi dah mati. Tapi Nabi luka lah, patah gigi, luka kat dahi. Dia serang ketika mana perang Uhud. Okey. Allah Ta'ala firman, kita ambil 144, 145, 146, 147. Supaya kita dapat lihat dia punya konteks doa tersebut dibacakan ataupun disebut ketika bila. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, dan tiadalah Muhammad itu, tiadalah Muhammad illa rasulun, kecuali seorang utusan. Muhammad bukan malaikat, Muhammad bukan Tuhan, tapi dia adalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sesungguhnya telah berlalu, khalat telah berlalu, min qablihi, sebelum daripada dia, sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rusul, rasul-rasul yang ramai. Ini bukan the first one, ramai sebelum daripada dia. Afa immata, maka apakah, maka adakah jika in mata, dia mati, au kutila, atau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, berpaling kalian, in qalabtum, kalian berpaling, ala aqabikum, pada tumit-tumit kalian. Mana berpaling kedudukanlah pendirian, sama macam yang disebutkan tadi yang dalam doa tu disebutkan aqdam mana, kat sini Allah gunakan aqab. Ya. Jadi apa, dan barang siapa, adakah jika Muhammad itu dibunuh, mati atau dibunuh, kalian akan berpaling daripada pendirian kalian. Wa man yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang berpatah balik daripada dua kakinya, mana ke belakang. Falan yadurrallaha syai'a, maka lan yadurrallah, tidak dia mudaratkan Allah, syai'a, sedikit pun. Takkan dia mudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan akan membalas Allah Ta'ala orang-orang yang bersyukur. Itu yang dapat nikmat hidayah, tidak patah balik dan berterusan di atas agama. Sekalipun Rasul telah mati, sekalipun Nabi itu telah wafat atau dibunuh. Maksud itu bukannya sebab dan tajuk ni memang kebarangkalian untuk Nabi Muhammad SAW dan semua para anbiya mati dibunuh tu adalah possible. Jadi bukannya lebih daripada manusia biasa. Allah Ta'ala jaga baginda dan para rasul tadi ikut pada keadaan-keadaan yang kehendaki Allah Ta'ala. Ada masa Allah Ta'ala bantu, ada masa Allah Ta'ala biarkan. Okey. Wa ma kan, ayat berikutnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Wa ma kan nafsin. Ini Allah Ta'ala cuba ungkit balik supaya orang faham tentang nyawa, tentang hidup ni. Dia bukannya sebab kerana manusia itu sendiri. Bahkan apa yang manusia itu buat itu cuma asbab saja. Yang kadang-kadang jadi, kadang tidak. Ada orang buat benda bukan-bukan, bawa kereta laju-laju macam orang gila kan, tak mati-mati pun. Ada orang bawa kereta baik, slow je, kena impak dengan lori. So basically benda tersebut menunjukkan bahawa nyawa kita
takkan mati kan, tidak akan mati satu nyawa kecuali dengan izin Allah Taala. Wa ma kana nafsin, dan tidak adalah untuk satu nyawa, tidak adalah untuk satu nyawa mati. Tamu tak mati illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa? Kenapa tak jadi random dan sebagainya? Sebab kitabam muajjala, ada tulisan yang bertempoh. Saya ada tempoh kan, semua yang depan yang dalam kelas kita sekarang ni ada tempoh. Orang kat luar yang tak ikut kelas pun tak ada tempoh. Ini kena ingat, saya ingatkan satu sekali kan, bab berkenaan belajar. Bila mana kita belajar, kena belajar sabar kan. Kadang-kadang tak bersabar dan belajar ni, masuk kelas kejap kemudian lari hilang. Ini bukan bebel bagi tahu. Sebab memang orang yang datang belajar dia akan letih, dan kena pula hari tu ustaz pun tak sihat, kerap batal kelas. Jadi orang pun ingatkan bahawa malas belajar, dan ada alasan untuk tinggal kelas atau pulanglah. Tapi pada asalnya satu perkara macam kita ingat itu, anda takkan pandai dengan ponteng kelas. Anda takkan pandai dengan ponteng kelas ataupun tak hadir kelas. Tak ada macam saya tak faham, saya tinggal kelas, alhamdulillah saya faham. Saya tak faham, saya tinggal kelas tu dan alhamdulillah saya faham. Mana ada macam tu cara dia. Itu kan cara betul dalam belajar. Okay? So, jadi bila belajar ni kena ada semangat, kena ada mempertahankan endurance dalam menghadapi penerimaan ilmu. Letih penat kena tahan. Kena belajar untuk bersungguh-sungguh. Jika tidak, tak boleh buat apalah. Okey. Jadi dia kata sebab apa? Tak ada siapa mati kecuali dengan izin Allah Taala. Sebab apa? Semua nyawa tu dah ada tempoh dia. Sebab tu bila mati tu tak ada silap. Tak ada kalau tak pergi hospital, tak ada kalau tak sekian-sekian, tak ada kalau tak ni. Bukan. Cuma mengambil precautions dia kita buat. Contoh macam naik kereta, pakai terminal keledar. Moga-moga kalau kita accident, maka impact accident sebut ke atas di punya badan kita tidak teruk sangat. Patut kita ada pemahaman macam tu. Kita ambil bukan kerana kita takkan mati. Kita ambil kerana nak melindungi diri kita daripada bahaya yang hadir. Macam pakai baju besi ketika pergi perang. Itu pun sama kedudukan dia. Pengertian pemahaman betul ya. Mati takkan kita akan mati kecuali izin Allah Taala. Tak ada siapa silap mati. Tak ada siapa silap mati. Semua orang bila mati itu memang itulah tempoh yang Allah Taala bagi pada dia, tak ada lebih, tak ada kurang. Tapi kita mengambil precautions untuk jaga diri, makan yang elok, tak makan beracun dan sebagainya, berarti untuk menjaga diri kita itu dalam agama berjalan dan ditekankan, disuruh. Tak ada timbul tajuk masalah apa silap ke, tak ada. Ya, macam juga kita ambil vaksin, tujuannya untuk meringankan akan kita punya beban penyakit kalau terkena. Kalau terkena, memang terbukti bilion manusia kat dunia ni yang dah ambil vaksin, dia takkan jauh pergi daripada kategori 1 dan 2. Kalau dia kata 3, 4, 5 tu dia teruk kan. Yang kena vaksin biasa tak kena macam tu. Jadi kita faham dia ikut majoriti yang ramai, percentage yang kena, percentage yang kena tanpa vaksin, percentage yang kena dengan vaksin. Jadi dia pakai macam pakai baju besi je untuk masuk perang. Belum tentu lagi awak tak mati. Takkan ada kata macam lepas ni takkan mati, tak ada. Takkan tak mati, boleh mati bila-bila masa. Jadi Allah Taala kata sini tidak ada senyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Sebab ada kitab muajjalah, kitab yang bertempoh. Wa may yurid sawabad dunya, dan barang siapa inginkan balasan atau habuan dunia, nu'tihi minha, akan berikan dia daripada dunia, daripadanya. Wa may yurid sawabal akhirati, barang siapa inginkan pahala atau ganjaran akhirat, nu'tihi minha, akan berikan dia daripadanya, pada pahala tersebut. Maksudnya ni kalau kita buat amal, kerja walaupun beri kebaikan mana sekalipun, kalau kita niat dunia yang kita dapat, kalau kita niatkan akhirat yang kita akan dapat. Akan dapat ganjaran berdasar kepada pilihan kita sendiri. Ya. Baik. Wasana jazis syakirin, kami pasti memberi balasan orang bersyukur. 2 kali. Di atas sebut Allah membalas, dan kat sini kami itu Allah Taala juga membalas orang-orang yang bersyukur. Okey. Kemudian disebut ini tajuk yang doa kita.
Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin, dan betapa banyak min nabiyyin, daripada nabi-nabi yang terdahulu, betapa banyak daripada para nabi, qatala ma'ahu ribbiyun, yang berperang bersama-sama dengan dia, ribbiyun, golongan yang taat, yang ramai. Golongan yang taat, yang ramai. Bukan, orang bukan the first generation yang jadi macam ni. Ada golongan terdahulu, maksud dia yang berperang bersama-sama Rasul atau Nabi tu, dan mereka ni berperang bersama Nabi-Nabi sebut, dan dalam keadaan taat. Okey. Dalam keadaan taat. Betapa banyak telah ada yang berperang bersama para nabi sebelum daripada kamu. Okay. Dia kata fama wahanu lima asabahu, maka mereka tidak rasa lemah, tidak rasa beban terhadap apa yang menimpa mereka. Macam kes Uhud tadilah, kena serang patah balik terpaksa kelam pertempuran lari tu, maka tidaklah mereka rasa lemah terhadap apa yang mereka dahulu menimpa mereka. Fama wahanu lima asabahu, mereka tak rasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Di jalan Allah Ta'ala semuanya adalah senang dan mudah. Kecil, ringan. Susah pun jadi senang. Sebab kita memikirkan akan ganjaran akhirat. Okay. Dia kata tak rasa beban, wa ma dha'ufu. Okay. Tidaklah mereka rasa lemah tubuh badan, wa mastakanu, dan tidaklah mereka rasa menjadi tunduk itu kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala sukakan orang yang bersabar. Okey, dan apakah kata-kata mereka? Bila mereka bersabar dan mereka datang kepada kepada peperangan kerana Allah Ta'ala, mereka tak sepatutnya ada rasa lemah, rasa malang, rasa susah, tak patut rasa macam tu. Okey. So jadi wa ma kana qaulahum, dan tiadalah kata-kata mereka illa, kecuali an qalu, bahawa mereka berkata rabbana ghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, penampauan kami pada urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kukuhkanlah akan pendirian-pendirian kami, kaki kami itu pendirian kami, wansurna, dan bantulah kami, alal qaumil kafirin, ke atas kaum yang kafir. Diorang doa ni dalam keadaan mereka bersama dengan agama Allah Ta'ala berperang, diorang doa supaya diberikan mereka kekuatan untuk boleh terus berjuang jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun jawab, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala datangkan mereka, berikan mereka ganjaran dunia, kemenangan. Okey, wa husna thawabil akhirati, dan sebaik-baik ganjaran atau pahala akhirat. Upah akhirat dapat juga. Allah dan Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin, sukakan orang yang buat kebajikan. Ini semua ni adalah doa ni macam kita baca tu memang kena dengan keadaan lebih tepat ketika dalam peperangan lah. Okey. Lebih tepat peperangan. Pasal kedudukan mereka, nakkan Allah Ta'ala tolong mereka dalam peperangan tersebut. Tapi dari segi maksud kan, yang pasal kes ada kalimah wasabit aqdamana. Kadang dia kata pada kes masalah pertama itu dosa kami, ampunkan dosa kami, dan kami dapat urusan kami, itu boleh general tajuk. Tapi bila datang sebutan wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, itu dah masuk kepada satu skop yang lain. Dia berpadanan dengan ketika terkanan musuh serang umat Islam dan sebagainya. Maka ketika itulah patut doa dibaca. Doa ini dibaca untuk kukuhkan pendirian kita, dan supaya musibah yang kita kena itu menjadi penghapusan bagi dosa-dosa kita. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan?
tadi latihan kita punya tu surah Taha 9 sampai 36 kan. Jadi jangan lupa buat tandakan untuk ana, untuk anta. Betul lah. Ka anta kan ana saya. Kalau saya tu kalau cantum jadi ya saja. Kalau dia kata ka tu anta, jadi kalau cantum jadi ka. Kita buat itu insya-Allah. Buat latihan tu. Baik, ada soalan? Buku satu lagi ni dia pakai kaitan dengan kaitan musuh kita. Benda? Buku satu lagi yang buku mengenai kaitan musuh kita yang yakin. Okey. Bila kita akan guna tu. Yang mana tu? Sekejap. Package ada 3 buku. Sekejap, saya kena pakai headphone ni. Ada buku syaitan tu ni. Ya, saya. Macam mana buku syaitan? Tak, dia cakap dia third book tu. Third book, okey. Oh, Ustaz kata dulu belum Buku yang lagi. warna merah tu. Merah, sekejap. Belum lagi lah. Buku merah tu kemudian kita pakai nanti lepas habis doa. Okey, baik ya. Okey. Buku syaitan, mana saya pun pelik kat. Mana buku syaitan? Okay. Lupa. Ustaz. Tapi buku tu kita pakai lepas daripada habis buku doa. Baru kita ambil berkenaan syaitan tu. Okay, tapi yang buku doa kita pakai dulu. So ingat doa hafal. Cuma di mana nak dibaca, bila mana patut apa, dia kena konteks yang betul. Konteks betul. Contoh kalau kita dapati macam tu, macam apa? Orang kafir apa cuba untuk jatuhkan Islam dan sebagainya, dan kita doalah doa tersebut. Tapi kita harapkan musibah yang berlaku tu kepada kita menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kemudian minta bantuan untuk menang kat atas orang kafir. Okey. Itu saya sebut tadi, ketika mana kita kena tertekan dengan serangan orang kafir, sama ada dari segi sudut akidah ke, dari segi sudut masalah apa fizikal peperangan ke, sama aja. Itu tajuk doa tadi. Sebab tu saya kata tengok konteks. So, doa tu tadi macam dikatakan itulah doa dibacakan oleh golongan yang berperang bersama dengan para nabi. Nabi-nabi dahulu ada orang berperang bersama mereka, dan orang-orang yang berperang dengan nabi tadi tak rasa beban apa yang Allah Taala kenakan mereka. Tak ada rasa Allah kenapa dia jadi macam ni, kenapa mati saudara mara kita, dia tak ada perasaan tersebut. Dan mereka tak rasa lemah pasal di jalan Allah Taala, maka mereka tak rasa lemah diri mereka dalam keadaan contoh macam disusahkan, dipayahkan urusan mereka. Dia tak rasa lemah, dan mereka tak tunduk pun kepada musuh, tak tunduk kan. Kemudian doa mereka itu disebutkan, doa mereka adalah berkaitan tajuk tersebut. Okey, baik. Ada soalan tadi tadi kita bincang sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Dan ingatkan kepada siapa-siapa yang dah mula tak datang kelas, datang balik, jangan ponteng. Anda tak hadir kelas takkan pandai. Ingatkan balik siapa-siapa yang tak datang kelas dia takkan pandai, bukannya ponteng kelas dan pandai. Itu satu angan-angan pelik. Yang tinggalkan kelas kemudian dia angan-angankan untuk pandai atau bijak. So dalam latihan kita buat tu kita ambil sikit demi sikit lah. Dan kadang kalau ikut saya suruh hafal kalimah tu saja, ikutkan sekarang yang saya suruh hafal cuma sikit je, iaitu huwa hum, anta antum, ana nahnu. Itu yang kita nak hafal. Huwa hum, anta antum, ana nahnu. Third person kan, second person, first person. Ingat macam tu je. Kalau bahasa Inggeris pun macam tu, bahasa Arab macam tu, semua sekali bahasa. Mesti kita belajar kata ganti nama. Dan apa latihan kita buat tadi, perhatikan kata ganti nama tu sangat banyak berulang. So kita kenal kata ganti nama, ayat tu tuju pada siapa, mereka ke, kamu semua ke, dan benda tu akan berikan gambaran yang baik pada kita dari segi pemahaman. Okey, baik. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.